Tapi kan, Apa? kalau yang aku tak faham ni, kalau ya pun kau nak mengumpat pasal kawan kau, pasal member kau, kenapa sampai buat IG live open? Okay, hi guys, good evening. Alright. Welcome back to our usual project Serabut Podcast. I'm Aidil, by the way. I'm Errol. Hi. Aku Firul. So, korang semua apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah. Ya. Seperti biasa. Dah tak tahu dah nak buat apa dah. Terperat dekat rumah juga kan sekarang kan? Dah berapa lama lah terperap tu. Kalau secara asal boleh graduate ni boleh dapat. Tu lah. Dah boleh graduate ni, Lama. terperap kat rumah kan. Dah lama sangat kan. Apa je aktiviti korang? Alah, biasalah buat tengok movie, kadang tu buat recording, cover lagu kan, belajar masak macam mana nak. Kan aku macam more nak buat bukan belajar masak lah, macam nak cari resipi-resipi baru yang buat buat benda yang healthy kan, workout tu je lah. Tak ada benda sangat, jarang keluar sangat lah sekarang. Kalau keluar pergi kerja je, tu je. Ada you buat apa je? I baru habis I punya second dose vaksin. Oh, tahniah. Congrats. Masa first dose I tu, I lagi ni lah. I lengur badan, lengur lengan, I rasa nak demam. Yang kedua ni tak ada lah, yang kedua ni okey. Cuma I rasa lenguh dekat lengan je lah. Jadi you ambil hari Sabtu Ahad. Sampai sekarang tak ada effect apa-apa Sebab I punya dose evening, Ahad evening. Malam tu tak adalah. Esok tu baru I rasa badan. Sekarang ni hari tu kalau cakap pasal vaksin kan, kalau I perasan lah kan, kebanyakan selebriti kan, diorang jadi diorang volunteer untuk jadi petugas kat PPV tau. Ada yang siap suntik pun ada tau, sebab dia ada nursing punya ni kan. Ada ramai selebriti yang volunteer kan untuk jadi petugas kat PPV tu. Ada apa-apa benefit dia diorang dapat? Aku pun tak pasti apa dia benefit, sama ada allowance ke apa kan. Tapi ramai ke Tak ada. Kawan I dia dia volunteer dekat PWTC. Lepas tu I sajalah tanya dia, siapa-siapa ke boleh volunteer? Siapa-siapa je boleh. Tapi yang tak ada medical background tak boleh lah suntik. Diorang just jaga yang tulis-tulis nama, Allowance berapa? Scan MySejahtera. Diorang punya allowance berapa? Ada allowance ke? Tak Ini allowance. voluntary tak ada under KKM ke. So work for free lah, dapat makan minum tu je, sijil. Yang macam kawan I tu, dia pun sementara waktu kan dia tak ada buat apa-apa. Dia kata company dia memang suruh dia work from home je. So dia voluntary lah untuk yang dia jaga dekat pintu depan yang scan MySejahtera tu. Lepas tu kan ada senior citizen dengan OKU punya yang nak datang untuk suntik tu. Dia tolong lah bawa sampai dalam. Itu yang risiko kan kerja ni, kalau jadi petugas PPP ni, you jadi volunteer but risiko dijangkiti tu ada lah kan. Sebab hari tu kan ada kes yang ada petugas PPV berapa orang kena jangkit tu kan. So might consider about it, if you want to join. Kita jam terus lah untuk topik today. Aku nak cakap pasal Olimpik lah kan. Biasa lah dalam minggu-minggu Olimpik ni. So Malaysia just baru menang first medal, bronze. Oh, yes. Yeah. Tahniah. Very good badminton kan? Yeah. Very good badminton. Okay lah juga. Aku actually aku tak tengok sampai habis lah. Aku just tengok macam awal-awal tu kan, lepas aku stop lah. And tengok sambutan dia pun gila ke lah. Macam dah lama lah tak nampak Malaysia bersatu. Dah lama tak tengok Malaysia bersatu kan, bersorakan. Okay lah, something yang heartwarming lah. Sebab even bronze kan, tempat ketiga kan, tapi still rasa macam oh yes, and we managed to get one medal kan. At least So ada. nice lah, nice. Nice to see lah kan. Tapi kita punya goal still lah untuk cash goal lah kan. Sekarang ni during kita record ni sekarang ni, tak silap aku ada lagi 5 game ke, 5 atlet yang akan compete untuk medal lah, tak silap aku lah. And the most promising one will be
tracking basikal tu kan. Azizul Hasni Awang kan. They want the most promising untuk dapat goal lah. Hopefully lah kan. By the time kita upload video ni, kita dah tahu result lah. So harap Malaysia dapat goal first lah. Amin. Lepas tu another athlete Malaysia yang promising juga tapi dah tewas lah kan. But still Siti Nur Dabita. Tak tahu nama dia tapi orang panggil dia Dabita kan. Dabita, yes. Penerjun Malaysia. Very close lah. Dia tempat keempat. Tapi tu lah, dia muda lagi. So dia punya perjalanan tu jauh lagi. Dia ada lagi masa depan untuk capai benda tu. So hopefully next Olympic dia boleh dapat ke. And another related news about Olympic, 2 hari lepas ada sukan triathlon Olympic lah. Okay, triathlon ni korang tahu lah, macam basikal, lepas tu lari, lepas tu berenang kan. Korang tahu kan triathlon kan. Ada satu problem tau during that time. Korang tak tahu korang tak perasan ke tak kan, ada keluar news juga. So during berenang dekat dalam lake tu, diorang nak get ready untuk berenang dalam lake tu. So diorang dekat satu posh ni tau kan, posh kan, diorang duduk ramai-ramai tu nak terjun lah. Okay. So ada diorang countdown lah, 1, 2, 3. So ramai terjun tau, semua terjun. Tapi ada satu masalah teknikal. Dekat tempat depan diorang terjun ni kan, ni diorang nak terjun, ini ada kapal. Ada boat yang rakam video diorang semua tu. Oh, okay. So diorang semua terjun, ada boat kat situ ganggu terantuk. So diorang tak ada terantuk tapi bahaya lah. So yang boat yang tukang bawa boat tu, dia panik, dia terus nak reverse tau. Sepatutnya dia bukan dia mana boleh ada kat situ, tapi dia tak tahu apa masalah dia. So dia tengah panik, dia reverse tau. Dia reverse almost tak langgar semua perenang-perenang tu tau. Kalau terkena kan, dia basically memang injured atlet Olympian lah tu kan. Kira memang kena buat do over lah, kena start over balik kan. Masalahnya nak start over, dah ada perenang dah jauh dah. Perenang semua dah jauh dah 200 meter ahead tau. So diorang terpaksa naik jet ski semua panggil. Lepas tu orang marah lah. Sebab yang perenang yang jauh tu, diorang dah keluarkan tenaga diorang habis kan untuk prepare tu. Lepas tu kena buat balik kan. Tak adil lah. So jadi masalah. Tapi diorang kena do over balik lah. Diorang buat balik lah. So which is sucks lah. Memang funny lah. Olympic dekat Tokyo kali ni banyak juga isu, banyak agak problem dia. Tak faham lah kenapa diorang macam this time banyak sangat macam kontroversi sikit tak? Especially time pandemic ni macam ni, tak tahu lah kenapa kan. Maybe sebab dah terlalu lama berkurung kan? Semua satu dunia berkurung kan. So baru lepas nampak orang jadi macam beruk sikit kan. Lepas kandang kan 2 tahun tak pergi travel kan, you know. Dah so baru dapat fly. Olympic tahun ni, Olympic first kan yang tak ada Lee Chong Wei kan. Yes, dia tengok daripada rumah kan viral pasal dia punya gelagat dia. Tengok Olympic first time tengok dekat rumah kan. So orang satu Malaysia macam terhibur dengan dia punya posting dia semua. I mean kalau dulu dah confirm lah, at the very least dia dapat silver kan. Sekarang ni dia dah tak ada. Alah. Pun dia kata dia dah bersara ke dia cakap. Sebab dia ada cancer kan. Dia ada cancer apa lah. Cancer apa? Dia cancer hidung. Hidung apa nama cancer dia. Cakap pasal atlet. Cancer yang seorang pemain bola sepak Malaysia, Brandon Gunn. Dia pun baru announce yang dia ada cancer. Cancer Tetris. Dia Australian Malaysian ni lah kan. Dia main untuk Malaysia kan. So dia baru announce main bola sepak. Main bola sepak Malaysia kan. Harimau Malaya. Yeah. So dia baru announce yang dia ada cancer Tetris, which is dia macam prostate but dia macam satu family yang prostate jugalah untuk bagi lelaki kan, but Tetris something like that. Testicle. Testicle cancer. So macam benda tu agak scary juga. Tak baik gelap. Tu scary juga tengok bila aku Google pasal tu kan. Dia nak cakap ni sensitif lah. Sebab dia yelah, dia macam dia benda ni akan berlaku pada lelaki kan. So agak menakutkan lah bila aku baca tentang benda ni kan. Aku tengok jangka hayat setiap atlet kan.
Atlet paling tua dekat Olimpik sekarang ni, rasa aku umur dia 40 lebih. Yang compete. Lepas tu ada seorang ni atlet best lah dengan cerita dia. Dari Britain aku tak sure, aku salah kot, biar. Tapi one of the atlet ni, dia fencing. Dia mula-mula bukan fencing, dia mula-mula atlet macam biasa-biasa kot, aku rasa lari ke olahraga punya atlet lah, konta or something kan. Lepas tu dia masuk fencing umur 30. Lepas tu umur dia 30, dia dapat, kira tahun ni umur dia 30 something lah, dia dapat first Olimpik dia sebagai ni lah, fencing lah. Sebab dia sebelum ni sukan as benda lain tapi tak dapat Olimpik, tapi dia masuk fencing dia dapat Olimpik. So unique lah, banyak unique story lah from there. Dia try macam-macam then to make it. So kira dia punya luck ni masuk Olympic by fencing, benda yang baru dia masuk. Benda yang baru dia masuk, dia dapat jadi wakil. It's a nice story lah, macam kiranya macam nak cakap it's not too late lah. It's never too late lah kalau kau nak try something baru. Tak kau boleh jadi wakil negara. If you good at it. Interesting. Try kah? Curling. How do I sign up? Takkan aku nak masuk ni kan? Korang tahu curling kan? Macam mana? Curling tu tahu idea? You tahu idea? Tahu? Kan? Curling tu yang kena guna apa? Yang kena guna macam vacuum tu kan? Dia macam penyapu. Like on vacuum bulat. Then you push benda tu sampai ke tengah. Tapi yang itu macam on ice kan? Itu on ice. That's why I rasa nak try sebab nampak macam semua orang boleh try je. Oh, yang macam hoki tu betul kan? Dia macam dia macam hoki tapi dia more to ice. Aku tak tahu apa nama dia. Tu lah, nak try je. Virolan dia sangat fancy. Dia suka yang dia suka yang untuk orang kaya. Mana ada curling bukan kan ada. Tak, something yang rare macam hari tu dia kata golf lah, apa dia cakap. Itu yang rare. Tahu. Itu joke ke lah. Yelah. Kita next topic pula. Korang ada apa-apa topik nak discuss ke? Adil ada? Yang tengah hot sekarang ni lah. Menteri tengah tarik daripada nak sokong PM. So basically the detail is UMNO dah start back off dari sokong Muhyiddin. So bila Muhyiddin tak ada orang sokong dia, confirm lah orang akan start harapkan yang dia akan sendiri resign, not people yang paksa dia pergi resign lah. Step down daripada posting dia sekarang ni sebagai PM. So which mean Ismail Sabri dengan siapa lagi? KJ semua pun akan tarik diri lah daripada sokongan PM. Diorang mengharapkan like kalau semua orang resign, memang tak ada orang akan sokong dengan Muhyiddin sebab actually diorang nak Muhyiddin yang step down. Tapi dia tak akan senang-senang step down lah. So kalau macam tu Ismail Sabri akan tentang Muhyiddin lah kiranya secara tak langsung. Dia sekali lah satu PM tu akan turun lah sebab dah tak ada majority kan. Dia bila you dah ada kat position yang macam tu, susah tau you kalau you nak lepaskan macam tu je kan, especially politician kan. So siapa yang nak lepaskan jawatan susah senang je kan. Ramai orang nak ambil tempat dia sebenarnya. Tapi kalau let's say tak ada orang dah backup you rasa you tak malu ke kalau you still duduk kat atas? Ya, dah. Kalau I akan step down, I takkan sampai orang forcefully turunkan I kan. Sumpah malu. Tapi masalahnya orang yang lama pun nak balik chair tu kan. Dua orang yang pernah dua orang yang ada salah seorang yang pernah dah lepaskan jawatan tu pun nak balik chair tu. Itu masalah kan. Pusing-pusing muka sama kan. Relax. Sebab sekarang ni intention dia ialah untuk turunkan Muhyiddin seorang ke. Tapi sebabkan dia seorang tu, semua orang nak kena turun dulu. Semua orang terpalit lah. Lepas tu nanti Muhyiddin dah turun tu, mulalah aku nak kerusi ni, confirm. Dia worst case scenario kan, kalau bubar, lepas tu government take over kan, new government take over, worst case scenario takutlah Zahid jadi Perdana Menteri. Oh my god. Kan ada potential dia kan. Zahid Najib ini dua-dua ni memang tak boleh.
Aduh. Dia kan best friend. Zahid tu kan, aku tak tahu lah cakap apa. Dia even UMNO dah kacir-kacir kan sekarang ni sebab ada belah pihak tentang dia, ada belah pihak sokong dia. Itu pun dia still macam megah pegang dia punya title lah. So dia nak turunkan pemerintah macam Muhyiddin tu, dia pun patut turun lah kan. Sekarang ni dia pun tak ada. Memang Tak ramai yang dia pun tak ramai penyokong, ramai orang tak suka dia lah. Dia pun tahu. Ramai dah tahu. Orang dalam UMNO sendiri pun tak suka dia. Tapi orang macam ni tengoklah betapa tebalnya kepala dia. Kulit tebal lah. Betapa thick-headednya. Sebab dia rasa macam dia ada menyumbang satu benda dekat negara ni. Dia lah yang bawa vaksin. Tapi at the same time tu, sebabkan dia ada benda ni dinamakan PKP tau. Sebab we did. Tapi terms apa tu, MCO tu semua tu kan, benda tu tak ada dekat negara-negara lain kan. Mungkin ada, cuma dia nama dia lain. Betul. Sebab negara-negara lain pun dia memang apa, MCO phase 1, phase 2, phase 3 tu je lah. Lockdown lah. Semua negara pakai nama lockdown. Lockdown. Total lockdown. Tu je lah. Cakap pasal lockdown, aku tak faham lah sekarang ni kita ni dalam keadaan fasa apa. Sebab aku tengok banyak sektor-sektor dah buka tau. Macam mall dah boleh buka sikit-sikit lah. Butik semua dah boleh buka sikit-sikit. Kedai gadget lah, apa lagi. Tadi aku nampak kedai yang macam yang kedai-kedai yang tak sepatutnya buka tiba-tiba dah buka. Dah boleh bisnes ke sekarang ni? Sekarang kalau ikut kita dekat Pasar 2. Pasar 2. So tapi tak ada orang umum kan. tak ada orang umum. I pun check Tak sebab ada orang umum. sebab I nak buat surat pelepasan pergi kerja tu. Sebab so I check lah, mana tarikh, tak ada pengumuman extension ke apa kan untuk tarikh apa MCO ni semua tak ada. Dia tak ada bagi tahu tau. Sebab I punya company dah buat dah extension letter. And we are still in fasa 1. Dah sampai tarikh bila tu? Ada yang cakap 9 Ogos, tapi 9 Ogos tu dekat daerah negeri lain. 31 Ogos. Oh, nanti 31 Ogos. Okay. Diorang pun tak keluarkan apa-apa statement official kan sekarang ni. Sekarang ni banyak company yang try untuk mohon niti, lulus, terus buka. Sebab diorang dah tak boleh nak tahan dah. Kalau tak memang bisnes tutup. Kalau sampai Disember tak, susah agak lah. I mean sekarang pun dah susah juga. Tapi kalau sampai Disember tu, oh my god, 2 tahun lebih kan. Sebab I punya rumah I pun ada butik baju, macam baju biasa, macam baju tidur, kaftan. Dia jual yang simple punya. Dia dah buka dah. Lepas tu I cakap lah, I tanyalah pakcik tu, cakap, Acik buka ke? Dia kata, dah buka dah macam biasa, Acik dah tak kisah dah. Sebab Acik dah tak ada duit nak makan, Acik makan biskut je, nak minta bendera putih kan, ramai gila orang bagi makanan kan. Tapi actually benda yang dia nak tu je lah duit. Sebab dia cakap, dia nak lah, dia kata duit nak bayar rumah sewa pun dia tak cukup. Komitmen so, nak kena bayar. Dia buka je. Dia kata kalau orang nak datang tahan pakcik tutup je lah. Lepas tu pakcik buka balik. Sebab ada ramai gila orang, yelah dia work from home kan, sampai baju pun dah tak cukup, belilah kaftan. Ada seorang makcik tu dekat depan hari tu yang I pergi beli tapau tu, dia cakap Acik dah tak ada baju dah nak pakai. Acik nak beli kaftan ni pun untuk pakai rumah work from home. Dia cakap baju sama je. Kedai baju tak ada, Shopee pula kadang-kadang you belikan tak elok kan kualiti dia kan. Betul. So I memang sokong kalau ada bisnes yang tak dah buka butik ke apa kan, I rasa diorang dah langgar dah, diorang dah besar dah. Patutlah kes meningkat. Sebab baru-baru ni ada keluar kenyataan media kan dari Adam Bapa yang PKP akan extend ke 31 Disember. Tapi I cari juga yang sahih punya media kan, tak ada pula. Itu sebab just I post kat Instastory I post kat Instastory I, ramai gila orang tanya. Betul. Kalau extend sampai 31 Disember kan, I rasa macam tak ada orang macam sekarang kot, orang tak follow dah kot. Orang dah penat.
Penat lah weh. Serius tu. So lockdown tu dalam nama je lah. Lockdown tu dalam nama je lah. Tapi realitinya orang hidup try buka semua benda kot. Tak, orang aku rasa penguat kuasa pun dah penat nak control kita kan. Kalau control macam mana pun still akan langgar juga. Kes meningkat juga. So tak ada apa-apa kesudahan pun. Apa lagi boleh buat? Teruskan hidup lah. Vaccination rate dekat Malaysia macam mana? Tinggi lah sekarang ni. Ni kan I baru nampak tadi 89%. Vaccination rate? 89%? Ya, serius lah. Serius lah? 4 juta 4,000 ke 4 juta ke orang yang dah kena vaksin dah. 22%. Sekejap, yang 89 tu benda pula. 22%. I baca dekat vaksin GOV kan, vaksincovid.gov tu. Malaysia baru 7.2 juta orang yang vaccination. So okay lah tu. Kita on the right track lah sekarang ni. Hopefully ramai lagi lah turun vaksin kan. 22%. Oh, yang Sekarang 89% tu ialah jumlah population. So ini adakah ini termasuk yang ramai-ramai hari tu dekat PPV KLZ tu? Ramai-ramai tu termasuk ni lah. Tapi kan aku sebab even dekat area aku banyak PPV. So banyak yang datang berbas-bas berbas-bas, datang. Dan yang company hantar kan ramai-ramai buat trip lah apa semua. Gila lah aku cakap. Warga asing ke? Diorang yang ni satu kilang construction semua kan. Tengok lah sebab diorang pakai uniform. Ada yang pakai uniform kan. Itu semua walk-in punya kan? Tak, aku kalau yang ramai ni diorang tak pasti lah diorang kena company daftar ke atau walk-in, aku tak pasti. Tapi okay lah sebab sekarang kita dah masuk phase walk-in kan. So hopefully ramai pergilah. Kita So boleh actually okay. ramai lagi lah yang tak vaksin kan. Dia actually macam 22% yang dah vaksin tu pun boleh tahan banyak agak tu compare to negara-negara lain. Kita okay. Ini I nak cakap ni macam walaupun kita critical dengan kita punya government, kita punya negara kan, tapi kalau kita compare dengan negara ASEAN yang lain, ASEAN punya region negara lain, Malaysia okay lagi lah. Dengan Singapore okay lagi lah. Kita still do well lah compare to negara lain. So itu okay lah. Cuma macam sekarang ni government kita kan macam kacir-kacir sebab ada satu-satu benda yang macam yalah, kita tak perlu orang yang bijaksana lah untuk tengok sendiri keadaan parlimen, keadaan government kita yang kacir-kacir kan. Banyak benda yang kita boleh avoid tapi benda tu jadi juga. Mostly sebab wakil-wakil rakyat ni sendiri tau. Diorang sendiri yang buat yang benda tu jadi masalah. So understandable lah orang tak suka orang bengang dengan kerajaan sekarang. Betul. Okay, so untuk yang ini aku nak macam cruise through untuk topik next ni, berkaitan dengan yang protes hari Sabtu hari tu, berkaitan dengan kerajaan gagal. So dalam hari Sabtu lepas, dalam 400 orang ataupun lebih daripada 400 orang orang protes bawa bendera hitam semua, laungkan Daulat Tengku dengan laungkan kerajaan gagal. Diorang march nak pergi Dataran Merdeka, tapi diorang tak dapat kan. Sebab aku diorang tak dapat pergi ke Dataran Merdeka sebab dia kena block, kena barricade. Tak, memang tak dapat. And reception daripada apa yang jadi during that time protest tu kan, mix lah. Tapi majority kita boleh tengok, tak tahu lah, maybe aku je, aku tengok komen orang semua, tengok apa reaksi orang. Majority orang tak sokong protest ni tau. Majority orang memang against benda-benda ni. Diorang akan cakap, dah lah kes naik, lepas tu buat benda ni lagi, akanlah naik lagi kes apa semua kan. Apalah semua. Memang lah. Benda-benda tu macam tu lah kan. Cuma ini aku punya pendapat. Aku try and be neutral as possible kan. Okay, dia punya reasoning behind the protest tu kan, make sense tau. Memang okay lah. Apa yang diorang demand tu okay lah. Memang aku rasa memang patut tau rakyat rasa marah. Cuma again lah, the argument is that orang cakap, oh kenapa nak protes sekarang masa tengah COVID, tengah naik semua kan. At the same time kan, bila nak protes, so bila masa yang sesuai nak protes kan. Sebab kita tak ada time yang boleh lah. Sebab sekarang ni pun keadaan tengah masalah kan. Kerajaan tengah buat ni semua kan. So diorang ni datang laungkan diorang punya tak puas hati diorang dekat government. Aku tak boleh nak cakap aku support ataupun aku tak boleh cakap aku tak support. Sebab benda ni terlalu sensitif. Benda ni macam
dah masuk part bahaya sikit lah sebab legal lah. Sebab aku tak tahu apa government categorizekan protes ni sebagai apa. Sebab ada orang cakap protes ni dah termasuk dalam akta hasutan. So aku tak boleh nak cakap aku sokong ataupun aku tak sokong. Yang aku boleh cakap aku faham. Aku faham kenapa orang marah. Aku faham kenapa orang tak sokong protes ni. And at the same time aku faham kenapa orang protes. So itu je lah yang aku boleh lihat. And then what happened semalam kan, yang protes kat sidang parlimen kan, Senin. Yang ramai-ramai dekat depan berakyat tu kan. Yes. So apa yang happen semalam tu macam proven lah, macam kerajaan kita takut nak face opposition, takut nak berdepan dengan soalan-soalan yang orang nak tanya kenapa korang tak boleh buat ni. Rasa macam diorang nak larikan diri. I mean diorang punya alasan yang diorang bagi is that ada kes COVID dekat parlimen naik. Okay, that one okay. Tapi at the same time kau tak boleh nak avoid daripada optik. Orang cakap optik tau. Optik ni macam the outlook of everything. Nampak macam government ni guna alasan tu untuk larikan diri. Itu nampak obvious tau. Macam dia cuba nak larikan diri. Again, aku tak boleh nak side mana-mana. Aku tak boleh cakap ni okey, ni tak okey. Sebab macam aku cakap early on tadi kan, aku cakap government kita do the best. Dekat regionation ni one of the best. Kita dah okey lah. Cuma ada certain things yang tak okey. And aku faham ada pihak tak suka, ada pihak tak suka. Sebab reality kita punya government sekarang ni memang kucak-kacik. Reality kita punya pemerintah sekarang ni memang agak terabur. Sebab yang paling, apa orang cakap, paling obvious is that kita tak ada persatuan. I mean, kita tak ada bipartisan tau. Kita tak ada, government kita ni tak ada satu singular achieve goal tau yang diorang nak achieve. Masing-masing ada diorang punya agenda masing-masing. Macam parti PAS, parti UMNO, parti PKR, parti DAP, orang semua ada diorang punya agenda masing-masing. And that's why kita punya government sekarang ni tengah crumbling. Okay, macam kau cakap tadi kan, about okay, perhimpunan ni macam bagi aku pun aku ada half. Aku ada sokong, ada yang aku tak sokong. Tapi aku tak nak voice out apa-apa pendapat dan opinion kat mana-mana sebab benda ni agak sensitif. Sebab bagi aku sebagai rakyat, kita ada hak untuk menyuarakan apa yang kita rasa tak puas hati dengan apa pentadbiran kerajaan, dalam keadaan sekarang ni kan. So memang kita gagal lah. Tapi kalau aku nak ada dekat tempat diorang tu, memang kalau apa keadaan selamat, yes, of course. Honestly speaking, kalau keadaan selamat sekarang ni, of course aku akan join. Tapi kalau ada keadaan tak selamat sekarang ni, memang apa kita ambil risiko lah. So aku pun tak nak ambil risiko tu kan. Banyak benda kena pertimbangkan. Banyak benda betul. So kita just diam lah. Kita just diam je. Kita simpan dengan diri sendiri kan. No need to terlalu tunjuk sangat lah kan. But bagi aku sekarang ni, dalam keadaan sekarang ni, memang kita dah tak boleh nak tunggu. Sebab kita kena, apa cara sekali pun kita kena lawan. Kita kena lawan balik sebab kita sebagai rakyat, orang kata suara rakyat tu suara keramat. So suara rakyat ni yang penting untuk dapatkan apa kita solidarity tu sendiri untuk semua rakyat yang nakkan perubahan kan. Dalam keadaan yang huru-hara kucak-kacir sekarang ni, I think kita perlukan semangat tu untuk bersama-sama nak fight yang ke atas tu kan. Itulah. But for me, aku kata yang sokong ni, mana yang turun hari tu, kebanyakan diorang tu yang terjejas teruk. Diorang dah terjejas dari segi pendapatan, dari segi career, hidup diorang dah terumbang-ambing kan. So diorang ada hak untuk menyuarakan sebab orang semua nak makan, nak cari makan, nak cari duit. So that's why diorang dekat situ. Kalau diorang tak terjejas, diorang tak akan dekat situ lah. Betul, sebab kalau you tengok baliklah logically lah, PKP ni apa je yang achievement PKP ni, I rasa macam tak ada achievement pun. So kalau nak katakan, kalau you berada dekat tempat diorang yang turun protes hari tu, memang you akan rasa like you sangat marah tau dengan government. Tapi at the same time, you kena pertimbangkan lah, sebabkan 400 orang tu, kalau wujud dia kluster, you rasa kes tak akan naik lagi je. So, macam mana kes nak turun? Macam mana kes nak turun? Macam mana bisnes nak buka? Tapi at the same time, itulah kalau you nak menyuarakan di dalam social media pun, orang atasan bukan tengok pun social media you. Kalau you turun macam tu, memanglah you ambil risiko lah kalau polis tahan you ke apa benda kan. Tapi orang nampak lah you duduk dekat public kan. At the same time, orang faham you,
what is your motive you pergi buat protes tu. But at the same time orang marah lah you buat protes macam tu. So faham lah, ada pihak yang sokong, ada pihak yang tak sokong. Tapi Sebab kawan I turun dekat protes tu pun memang dia sendiri tulis dalam social media dia kenal ada beberapa orang yang dekat protes tu yang pernah naikkan bendera putih. Tapi at the same time dia post dekat social media lah. So bila you post kat social media memang orang akan marah jugalah. Sebab social media kan you post something yang mengatakan yang you sokong benda tu. Tapi at the same time tu niat you bukan sokong sebenarnya. Okay, peranan sebagai orang yang pergi ke perhimpunan tu, you as a yang protes tu pun kena bertanggungjawab lah. Sebab kita nak tunjukkan kerajaan yang kita ni sebagai rakyat yang bertanggungjawab. Okay, once you dah pergi kat situ, make sure diorang buat swab test. Balik tu, quarantine ke apa for a few days kan. Make sure yang diorang betul-betul tak dijangkiti. Kalau dijangkiti pun make sure diorang stay kat rumah kan, quarantine. Sebab diorang dah dalam tempat yang bahaya, zon yang bahaya tu. Lepas tu diorang patut ambil langkah berjaga-jaga lah supaya kes tak merebak kan. So diorang kena bertanggungjawab lah atas diri sendiri. Tunjuk kat government yang kau bukan macam yang diorang fikir. Macam tu. Betul. Tapi at the same time tu, siapakah orang tu yang akan control yang 400 orang ni? Bukan semua yang ada pemikiran yang macam tu. So kita pun tak tahu. Logically lah, kalau you sebagai seorang manusia lah, you boleh fikir kot, you endanger people. Tapi you sendiri akan pergi swab test tak? Betul lah. Bila you fikir balik kan, swab test, okey lah, jangan cakap pasal harga lah. Harga satu hal, yang tu bukan ditanggung oleh siapa-siapa. Tapi kalau you fikirkan, let's say lah you kena dekat family you ke, you kena dekat you punya colleagues ke, itu dah satu hal lah. Nak kena pertimbangkan. So benda ni betul, dia menyusahkan orang. Tapi at the same time tu, that is the only way lah kalau rakyat nak menyuarakan diri. Kita go to the next topic lah. Idea ada topik apa? Okay, nak kata topik Errol lah tu. Isu semasa tu tak ada lah. Tapi kan dia macam kepada apa yang berlaku sekarang ni di luar pengetahuan umum. Tapi kebanyakan ramai sekarang ni orang jual apa? Sekarang kan dah boleh swab test guna apa? Boleh buat test sendiri kan. Kau beli benda apa? Test kit tu. Test kit. Yang pakai apa? Breathing tak tahu macam mana. Sepatutnya benda tu kan dah jual kat pharmacy, but sekarang ni tapi benda tu tak boleh jual kat Shopee tau. Pharmacy dah start jual lah benda-benda tu, and then ada yang dah start jual sendiri-sendiri pun ada, kawan-kawan, keluarga terdekat. Satu kit tu boleh buat untuk berapa orang? Satu kit seorang lah. Satu kit seorang? Satu kit seorang. Ya, dia individual kan. Individual. So takkanlah satu tu kau nak share ramai. Jadi Delta varian apa lagi? Kalau dalam tu ada ni ke, ada berapa banyak cukup kit untuk berapa orang ke? Yeah, maybe they comes with one set. Unless kalau kau beli borong tu, yelah. Tapi ramai sekarang orang beli borong lah benda tu. So, tapi benda tu sumpah mahal. Ada yang jual murah tau. Mahal. RM20 lah? Tak mahal lah, RM36. RM36 je. Tapi sebabkan benda tu dia market price dia RM36 tau. Tapi orang jual RM45. Kononnya personal shopper lah ni semua. Ada markup lah ni. Sekarang yang benda I tak jumpa lagi orang yang jual RM36. RM39 ada. Ada, 36. I tahu. 39 ada, 42 I pernah jumpa, 45 paling mahal 46. Tapi okey lah, still murah daripada swab test lah kan? Daripada kau dah buat swab test sampai tapi yang ni ialah RTK, dia bukan PCR. Kalau dah confirm, kalau macam satu pro and cons dia lah, dia tak accurate kalau you dapat result tu. Dia even RTK kan, apa ni, kalau once you dah positif, you still kena buat PCR untuk confirm balik sama ada betul-betul ke tak you infected kan. Yes. Positif. Kalau RTK sekali dah positif. Kalau negatif tak payah fikir lah. I ada seorang ni, dia post dekat Insta Reels tau.
Dia bangga gila, dia negatif. Dia buat dia belilah, dia ajar tutorial macam mana nak guna self test kit ni kan. Kali dia buat PCR tau, dia positif. Dia buat yang sendiri tu negatif. Dia buat sendiri tu negatif. Dia post lah dekat reels dia kan, dekat Instagram. Dia kata alhamdulillah semua benda, semua yang dia beli yang brand Ginso apa yang warna kuning tu, dia ada 3 brand kan yang valid dekat market. So dia memang dia post lah, dia kata okay, saya ajar macam mana nak guna semua. Dia dah dapat result tu negatif. Dia kata alhamdulillah. Lepas tu suami dia positif. Dia buat PCR company. Dia pun of course lah, dah suami dia positif, confirm lah, dia suruh isteri dia pergi buat kan. Lepas tu isteri dia kata kan dah buat dah yang beli sendiri dekat farmasi tu kan. Lepas tu dapat negatif. Suami dia kata tak apalah, awak pergi je lah buat. Sekali dia buat positif. Seorang kuarantin dekat rumah sekarang ni. So suami dia kuarantin dekat MyApps. Tapi kan I pelik lah, kenapa macam ni orang yang boleh jaga diri pun yang duduk kat rumah pun boleh dapat. Itu I pelik. Dia melalui barang juga. Apa benda yang you dapat parcel dari online shopping ke, ataupun you dapat groceries yang you beli daripada Happy Fresh ke apa ke, you beli tu balik rumah you kena sanitize dulu before you pegang. Sebab betul, kawan I, parents dia tak pernah keluar tau, tapi dia negatif, parents dia positif. So dia salahkan diri dia sebab dia keluar masuk rumah kan, dia pergi kerja. Dia takut sebabkan dia anak sulung, sebabkan dia, so dia rasa macam diri dia yang bawa balik lah that virus. COVID tu. So parents dia dua-dua dapat, dua-dua positif. Dia seorang negatif. Parents dia dah vaksin belum? Parents dia, ayah dia first dose, mak dia baru nak first dose. So keadaan parent dia macam ayah dia okey lah sebab dia dah first dose, so dia mild lah. Yang mak dia je lah. Mak dia quarantine dekat rumah tapi dia macam on off lah. Dia macam tak boleh nafas. Lepas tu dia rasa macam panas tapi dia on off. Harap-harap parent dia sembuh lah. Harap-harap parent dia tak kita orang pun memang hari-hari bagi tahu dia lah, janganlah salahkan diri kan. Kita tak tahu benda ni datang dari mana, bukan dari dia. Kadang-kadang barang juga macam jiran bagi makanan ke apa kan. Sebab yelah kita nak tolak rezeki pun macam parents kan. Memang ayah dia ada bagi tahu yang jiran dia baru-baru ni ada bagi yelah raya haji hari tu kan. So dia orang ada bagi lemang dengan rendang. Yelah tapi kita sebagai orang Islam ni susah nak tolak rezeki kan. Nak tolak saya tak nak tau. Simpan balik. Kan? Kita rasa macam bersalah sangat nak cakap tak nak. Tak payah macam tu. Tak adalah, takkanlah kita buat macam tu kan. Macam kecil hati orang nak bagi tu. Tapi as makanan, logik lah, you nak sanitize makanan ke? Sanitize Tupperware tu kan, maybe lah. You tak tahulah. Lap-lap ke guna yang wet tissue tu kan. Itulah how much you boleh percaya percentage you lah on that thing you sanitize tu, you tak akan dapat COVID. Yakin lah, kena yakin lah. Kan you assume je lah benda tu. Sekarang ni pun selain yang test kit tu pun orang sekarang ni trending kan, orang yang tengah beli yang oximeter kan, yang alat test pernafasan tu. Itu benda tu sekarang tengah hot. Orang kata tengah hot dekat dalam pasaran kan, kat Shopee lah, apalah, segala macam. Dia punya breathing breathing, heart rate kau macam mana semua kan. So kau just masukkan kau punya ni finger kat screen, dia detect. Hari tu aku test dia kalau lowest load bawah daripada lower than 95 tak normal lah. Kalau above than 95 tu maknanya kau normal. Macam tu lah kot. Hari tu first aku test tu tak normal tau, 93. Aku dah panik lah. Tapi sebab aku rasa sebab tentu depan mandi kan, so macam try balik, naik.
Sekarang apa satu lagi ivermectin. Ivermectin. Yang benda yang Pil pil tu. Apa? Ivermectin. Wah susah nak sebut Ivermectin. Ivermectin. Yang tu dia punya orang cakap status ubat tu diluluskan ke tak sebenarnya? Masih dalam clinically test dalam masih Tak ada. Yang tu memang kakak saudara I kan kerja dekat hospital kan. Memang ivermectin tu memang diorang tak lulus. Dia actually dadah untuk haiwan. Dia bukan untuk manusia. Ada seorang patient ni masuk, dia makan ivermectin tu. Dia baca dari artikel yang mengatakan makan 2 biji ivermectin tu COVID boleh hilang. Malam tu dia terus pengsan, masuk ward. Efek daripada tu ke? Actually sebenarnya ivermectin apa yang baca ada makan cara makan dia bukan makan macam Panadol. Dia tak boleh makan 2 sekali makan. Dia ada timing, you makan satu. Apa yang tengok video lah kan, dekat luar dia macam bagi dia makan satu tablet tu dia setiap 4 jam. Dan tengoklah dia kena tunggu maybe dalam berapa hari you makan lagi kan. Macam tu lah. Tak adalah sampai 2 biji sekaligus. Memang tanpa maut lah. Sebab kakak Zara I share yang ivermectin punya news tu kan, cakap pasal ivermectin pula kan. Kalau untuk haiwan proses 4 jam mau di antara first biji dengan second biji tu. Tapi diorang punya haiwan punya yang proses dalam sistem badan tu tak sama macam manusia. So you cannot take two as soon as possible. Memang you kena ambil sebiji dulu, paling kurang 6 hari baru you boleh ambil yang second biji. Tapi benda tu memang tidak diluluskan lah. Tapi benda tu memang work ke? Tak, memang work ke benda tu? Worst case scenario you boleh dapat ialah sawan. Berkesan ke? Tak ada. Tapi macam mana diorang boleh cakap benda tu berkesan kan? Keluar sebabkan I tak tahulah, you all kena google video pakcik tu makan ivermectin, dia punya COVID hilang. Itu memang viral dekat YouTube. Ya, kita jump to last topic lah. Ini tak tahulah berita baru ke berita lama kan, tapi sebab aku baru tahu, so bagi aku berita baru lah pasal kes mengumpat antara selebriti, antara Lan Solo, Shura and Siti Nordiana. Ada lagi lah wife dia. Ada lagi wife Lan Solo semua kan. Apa yang jadi is that Siti Nordiana ni dia nak saman these people, 4 orang ni, sebab dia orang ni mengumpat dia dekat live Instagram. Yang saman dia bukan sikit tau. Saman dia 2.5 juta. Setiap orang kena bayar 200,000 kan, tak silap. Each person Ini aku pun tak tahu detail kan. Aku just macam baca-baca kan. Kira macam apa yang diorang discusskan dalam IG live diorang. Diorang persoalkan behaviour Siti Nordiana ni towards diorang. Macam Nana ni kerek, macam Nana ni sombong dengan diorang. Dah macam kacang dilupakan kulit. Macam tu lah. So itu yang diorang discusskan dekat IG diorang. Yang bila benda tu jadi, si Nana ni pun macam pissed off lah. Sebab itu korang cakap pasal aku macam ni kan, macam menjatuhkan reputasi aku semua kan. So aku saman pada dia. Diorang tak keluarkan apa-apa apology ke apa kan. Kira macam diorang nak proceed lah untuk mahkamah. Tapi kalau yang aku tak faham ni, kalau ya pun kau nak mengumpat pasal kawan kau, pasal member kau, kenapa buat sampai buat IG live open? Kenapa kau tak buat macam ni Zoom? Kau nak try bagi tahu semua satu Malaysia who is Siti Nordiana kan. Macam tak patut lah diorang buat macam tu kan. Macam mengaibkan member sendiri kan. Masing-masing ada ni kan, ada nama kan, ada reputasi nak jaga kan. So bila dia buat macam tu secara tak langsung ada nampak macam nak try jatuhkan orang lain lah. Buat secara public macam tu kan. Rasa diorang actually for fun. Tapi tiba-tiba serius pula. Sebabkan orang tegur, dia rasa macam lah.
apa yang aku buat ni salah. Imagine member dah 20 tahun lebih tau. So lepas tu buat pula macam tu. Diorang semua ni geng-geng kan, tak silap aku. Diorang naik sama-sama tau daripada Ha. tahun 2000 2001 lah. Diorang naik sama-sama. Zaman kita sekolah lagi kan. Zaman-zaman kecil dulu kan. So macam Syura dengan Siti Nurdiana kan pernah buat satu album beberapa kali. Diorang buat collaborate kan. Macam kita orang lah, gelak-gelak je lah. Sekali pula ada pula orang terasa hati. Tapi bila fikir-fikir balik memang betul pun, kenapa nak buat secara public untuk semua orang tengok. Kalau nak pun you video call je lah macam Aero cakap kan. Kalau kena saman tu memang kalau I diam je lah. Tapi yang pihak yang kena ngumpat tu, Siti Nurdiana tu, dia bagi peluang kot. Dekat 4 orang ni minta maaf tapi tak ada permohonan maaf. That's why dia saman. Dia bagi peluang lagi. Oh, jap. So maksudnya dia suruh minta maaf dulu sebelum dia saman. Ya, dia bagi peluang untuk minta maaf kan, untuk bersihkan nama, bersihkan keadaan situation secara personal kan. Tapi dia tak buat langsung. So that's why Sirona buat ni. Sebab dia sebelum dia buat buat saman tu, dia minta nasihat peguam dulu. Of course, kalau dia minta nasihat peguam, of course lah, peguam cakap saman lah. Siapa yang tak ada duit kan. So ni lah. Ya, I ada nampak artikel tu dia suruh buat live kan. Tapi masalahnya tak ada orang nak ni. So baru dia start tanya pendapat lawyer. Yelah, sebelum dia saman tu kira dia nak ajak settle luar lu, tapi diorang yang 4 orang tak nak settle kat luar. Aku ingat kan sekali. Aku ingat kan dia punya demand sekali. Dia nak saman and at the same time minta maaf. Dia macam ni, dia minta maaf. Kalau korang dia minta maaf, saman tu dia takkan buat. Dia takkan teruskan lah kan. So orang sana lah. Dia tak nak minta maaf. Tapi So kalau you let's say lah, kalau you minta maaf pun, artis-artis ni dia dah ada nama tau. So kalau you minta maaf pun, I rasa saman tu tetap akan ada. Saman malu. Tapi dia tak boleh minta lebih. Sebab yelah dah minta maaf kan. Banyak boleh kata, yelah masing-masing selebriti sekarang masing-masing terjejas kan. Diorang pun terjejas. So yelah Fauzi lah kan. Apa yang kau boleh buat dengan dia. Nak fikirkan logik. Why in the first place you buat macam tu? Kan menyusahkan diri. Walaupun kalau betul lah assumption you do it as for fun lah, tapi tak ada benda lain yang nak buat. But one thing yang ada yang aku tengok semalam ada satu selebriti ni, Zulin Aziz kan. Dia ada buat statement dekat mana baca kat satu artikel ni. Dia kata 200,000 untuk nilai persahabatan, something yang macam tu lah, tak silap aku kan. Pasal actually dia komen dekat post dekat Instagram. Post ni post pasal news pasal Nana ni nak saman kan. So dia komen kat bawah, dia cakap sampai 200k tu nak buat apa banyak-banyak duit kan. Dia cakap macam tu kan, lebih kurang. Lepas tu kira macam orang lain semua persoal lah. Padahal Zulin dengan si Nurdiana pun member juga kan, member dalam industri lah juga kan, baru kenal sejak Nana aktif balik. Lepas tu diorang pun, Zulin pun DM Nana minta maaf personal. So Zulin pun dah screenshot dia punya conversation dalam DM kat Instagram tu. Minta maaf lah, tak ada pun pembalahan apa-apa, tak ada. Semua macam positif punya vibe lah orang kata. Okay, aku rasa aku pernah cakap ni episod lepas. Aku pernah mention yang sekarang ni semua orang bergaduh kat social media. Ustaz dengan ustaz, artis dengan artis, politik dengan politik. Meriah. Malaysia ni bagus lah. Banyak. Semua social media punya punca. Kau tak boleh gaduh secara ni dekat SOP lah. Tak boleh nak gaduh secara fizikal kan. Ni je lah, this is the only way. Instagram tu medan perang. Medan meluahkan perasaan. Okay, kita boleh end lah. Kita end dekat sini lah. Okay, macam biasa, last word daripada korang semua, apa nak cakap apa? Ideal lah. Ideal, apa dia? I dah tak tahu nak cakap apa dah. I harap sangatlah tolonglah bukalah daerah, tolonglah buka negeri. So I haraplah semua orang subscriber kita ni di dalam keadaan yang baik supaya kita bolehlah pergi berjalan bersama.
Okay, my last words. Okay, untuk this time just nak beritahu yang pada yang korang yang pergi perhimpunan, yang pada yang menonton, kalau korang sendiri pergi perhimpunan yang hari Sabtu hari tu, ataupun korang ada kenal sesiapa family korang ke kawan-kawan korang, tolong ingatkan dorang untuk quarantine diri sendiri, buat swab test supaya kalau sekiranya lah dijangkiti, supaya benda tu tak merebak pada orang lain, family sendiri ke orang-orang awam kan. So kita kena kita jaga kita lah kan, stay safe semua, and then please make sure you guys take care each other, jaga diri sendiri, and that's it. Amalkan pemakanan sihat, minum air banyak-banyak supaya korang dapat memperbaiki korang punya immune system dalam badan. Itu pesanan untuk aku hari ni. Okay, so macam biasa lah, jangan lupa like, share dan subscribe. So kita jumpa lagi dekat episod akan datang. Bye.